Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pensyarah penilai, pensyarah penilai saya Encik Mansur bin Abdul Rahman dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya iaitu penggunaan Padlet TAPEHA dalam meningkatkan kefahaman dan minat murid tahun 3 dalam tajuk Tabiat Pemakanan Haiwan. Berikut merupakan kandungan yang ada dalam kajian tindakan saya. Okey. Yang pertama pengenalan, yang kedua fokus kajian, objektif dan soalan kajian, peserta kajian, pelaksanaan kajian, dapatan kajian, refleksi dan juga cadangan kajian lanjutan. Kita pergi kepada pengenalan. Menurut Harry Norianto, teknologi informasi atau lebih dikenali dalam bahasa asalnya, information technology dapat dimaksudkan sebagai tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan informasi. Ia merupakan alat untuk memproses, menyajikan serta mengelola data dan informasi dengan berasaskan kepada peralatan. Okey, jadi kita dapat simpulkan bahawa informasi teknologi ini merupakan teknologi maklumat atau dalam bahasa Melayunya. Teknologi maklumat ini adalah teknologi digunakan untuk menyampaikan maklumat. Okey, mana-mana baharu terhasil apabila dunia pendidikan serata dunia menggunakan kepelbagaian aplikasi web 2.0 yang digunakan sebagai media penyampaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara contoh aplikasi web 2.0 adalah seperti Wikiblog, Facebook, Prezi dan juga Padlet. Jadi aplikasi web 2.0 ni jelas dapat dilihat di Malaysia ni sekarang online learning, jadi mereka guna aplikasi web 2.0 seperti Padlet dan juga Facebook. Menurut Baharudin dan Badusa 2016, Web 2.0 yang digunakan dalam pendidikan mempunyai potensi yang besar untuk menyokong dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran serta membolehkan sesuatu pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan baik dan lancar. Apa itu Padlet? Padlet ialah bahan pengajaran dan pembelajaran seperti teks, grafik, animasi, video dan pautan URL boleh disampaikan dan digunakan. Elemen-elemen tersebut sangat membantu murid dari segi pemahaman dan mengingat pelajaran dengan mudah. Jadi dalam unsur-unsur yang ada dalam Padlet ni, ia akan membantu murid untuk lebih ingat kepada isi pelajaran. Hal ini sejajar dengan pendapat Lutfi dan Ilyas 2000 bahawa keupayaan mengingat melibatkan pendengaran hanya menyumbang 10% dalam ingatan seseorang, sedangkan 50% lagi datang daripada penglihatan dan 40% lagi datang daripada pengalaman dan perbuatan. Okey, kita pergi kepada fokus kajian. Fokus kajian adalah berdasarkan pemerhatian semasa menjalani praktikal fasa 2 di Sekolah Kebahasaan Teluk Pasu. Jadi saya telah ajar murid tahun 3 iaitu tahun 3 Arif. Jadi standard kandungan yang saya ajar ataupun saya pilih ialah tabiat pemakanan haiwan. Okey, bila saya ajar tabiat pemakanan haiwan ni, kita dapati bahawa kita tengok statistik tu, kita dapati bahawa 5 orang murid gagal iaitu sebanyak 28% murid gagal mencapai objektif pembelajaran. Oleh itu, ia mewujudkan ketidaknormalan konsep graf taburan normal. Jadi dia mewujudkan ketidaknormalan dalam konsep graf. Jadi saya nak wujudkan satu bahan bantu belajar yang yang boleh menepati keperluan kecerdasan pelbagai murid. Tapi BBB ni, bahan bantu belajar ni, ia perlu memfokuskan kepada meningkatkan kefahaman dan minat murid. Jadi saya dapatkan pasti bahawa murid tidak berminat dalam mempelajari tabiat pemakanan haiwan dan juga keliru dengan jenis tabiat pemakanan haiwan. Seterusnya, ini adalah lembaran kerja murid. Contoh lembaran kerja murid yang kita nampak ini adalah di bahagian gagal iaitu 2/6, 3/6. Jadi ini adalah kategori murid yang lemah. Okay, isu dan penyataan masalah ada dua, iaitu murid keliru dengan tabiat pemakanan haiwan dan murid tidak berminat dengan sesi PDPC yang dilakukan oleh guru. Jadi ini adalah dua isu dan penyataan masalah yang saya dapat kesan. Seterusnya, saya pergi kepada objektif kajian.
Objektif kajian yang pertama ialah membantu meningkatkan kefahaman murid dalam tajuk tabiat pemakanan haiwan melalui penggunaan Padlet TAPH. Yang kedua, membantu meningkatkan minat murid dalam tajuk tabiat pemakanan haiwan melalui penggunaan Padlet TAPH. Jadi, saya ada dua objektif, iaitu meningkatkan kefahaman dan meningkatkan minat murid. Jadi, soalan kajian adalah berpandukan kepada objektif kajian tadi. Okey, soalan kajian yang pertama ialah bagaimanakah pekaji dapat membantu meningkatkan kefahaman peserta kajian dalam tajuk tabiat pemakanan haiwan melalui penggunaan Padlet TAPH. Okey, soalan kajian yang kedua, bagaimanakah penggunaan Padlet TAPH dapat membantu meningkatkan minat peserta kajian dalam tajuk tabiat pemakanan haiwan. Jadi ada dua soalan kajian berdasarkan objektif kajian. Okey, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Saya gunakan instrumen kajian ada 3. Pemerhatian, analisis dokumen dan juga temu bual. Seterusnya saya menggunakan reka bentuk kajian iaitu kajian penyelidikan berpandukan model penyelidikan tindakan kemis dan McTaggart 1988. Dan saya menyasarkan 3 orang iaitu peserta kajian yang saya pilih dari tahun 3 Arif SK Teluk Pasu. Jadi ini merupakan reka bentuk kajian yang saya gunakan iaitu model penyelidikan tindakan kemis dan McTaggart. Ia ada 4 fasa iaitu mereflek, merancang, bertindak dan juga memerhati. Seterusnya kita pergi kepada peserta kajian. Peserta kajian yang berada di tahap lemah iaitu kita dapat kesan seramai 5 orang, tapi saya hanya memilih 3 orang sahaja untuk dijadikan peserta kajian iaitu Hadif, Mia dan Afiq. Perkara ini dipilih berdasarkan faktor-faktor tertentu yang akan kita tengok pada next slide. Jadi peserta kajian, 3 orang murid tahun 3 Arif dipilih sebagai peserta kajian. Peserta kajian dikenali dengan singkatan PK1, PK2 dan juga PK3. Jadi kita dapat perhatikan bahasa badan, fokus mata dan pelibatan aktif ni menjadikan faktor, antara faktor-faktor yang dinilai untuk dijadikan murid tersebut adalah peserta kajian. Selain itu, saya gunakan analisis dokumen seperti lembaran kerja dan ujian diagnostik yang menunjukkan murid itu betul-betul lemah. Saya juga mengadakan perbincangan bersama guru kelas 3 Arif, guru sains yang mengajar 3 Arif, dan seterusnya saya menemu bual dan menyoal selidik murid selepas PDPC. Apakah kehendak dan kelemahannya? Okey. Ini adalah pelaksanaan kajian berdasarkan model kemis dan McTaggart tadi. Yang pertama, mereflek. Saya mereflek daripada analisis data awal yang dikumpul melalui 3 kaedah iaitu pemerhatian, analisis dokumen dan temu bual. Seterusnya saya merancang dengan menggunakan carta 80-20 Pareto. Dan seterusnya saya gunakan diagram Ishikawa dan mewujudkan satu bahan batu belajar ataupun alat intervensi yang menggabungkan elemen audiovisual, gambar dan permainan dan juga video. Tetapi alat intervensi ini perlu merujuk kepada teori kecerdasan pelbagai dan aspek tahap kognitif murid yang berbeza. Seterusnya saya pergi kepada fasa bertindak ataupun tindakan dengan melaksanakan kajian. Lepas tu saya perhatikan keberkesanan intervensi saya melalui triangulasi 3 kaedah pengumpulan data yang sama. Ini adalah merupakan contoh respon temu bual saya dengan peserta kajian. Apakah teknik pembelajaran yang dapat menarik minat anda? Jadi semua ini adalah contoh respon temu bual yang saya laksanakan. Pada senarai semak pemerhatian berstruktur, yang ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak faham kepada tajuk tabiat pemakanan haiwan. Dia ada kod M1 hingga M10. Jadi saya melalui senarai semak pemerhatian berstruktur ini, saya telah mewujudkan carta Pareto 80-20. Jadi melalui carta Pareto 80-20 itu, saya dapat kesan bahawa M1, M2, M3, M4 dan M5 masing-masing mencapai 80% kekerapan terkumpul. Maksudnya paling kerap paling kerap ada faktor tersebut dalam proses PDPC. Jadi melalui ini saya
wujudkan diagram Ishikawa di mana M1, M2, M3 dan M4 adalah faktor-faktor besar yang menyebabkan murid tidak faham. Jadi saya pecahkan faktor-faktor kecil seperti bahan batu belajar, penerangan yang panjang dan tiada permainan, dan faktor-faktor ini saya gunakan untuk mewujudkan satu alat intervensi yang mampu untuk meningkatkan kefahaman dan minat murid dalam tajuk tabiat pemakanan haiwan. Seterusnya, ini adalah merupakan langkah-langkah kajian saya. Mula-mula saya memperkenalkan intervensi melalui grup WhatsApp. Lepas tu saya terangkan macam mana nak gunakan intervensi tersebut dalam sesi PDPC. Semuanya melalui WhatsApp. Seterusnya, langkah ketiga, murid menggunakan intervensi. Murid gunakan alat saya dan seterusnya dia jawab ujian POS. Dapatan kajian melalui soalan kajian 1, kita dapati bahawa pemerhatian tingkah laku fikir dapat mengenal pasti tabiat pemakanan haiwan. Sebaliknya, selepas itu murid juga seronok menggunakan alat intervensi dengan memberikan respon yang positif semasa ujian pasca. Menerusi analisis dokumen pula, fikir berupaya menjawab soalan yang diberikan dengan tepat. Selain itu, murid juga dapat mencapai markah ujian pasca lebih baik daripada pra. Ini merupakan peratusan markah PK1, PK2 dan PK3. PK1 kita dapati bahawa ujian pra ke semua PK adalah lebih rendah berbanding ujian pasca. Maksudnya masa ujian pasca ada peningkatan sebanyak 57%, 36% dan juga 48%. Okay, jadi ini merupakan bagaimanakah penggunaan Padlet Tabiah dapat membantu meningkatkan minat murid. Jadi pemerhatian tingkah laku, fikir menunjukkan reaksi wajah gembira dan seronok semasa menggunakan Padlet Tabiah. Seterusnya, pelibatan yang aktif ditunjukkan peserta kajian berdasarkan maklum balas yang diperolehi menerusi video dan gambar yang ditunjukkan tersebut. Seterusnya, temu bual. Fikir menyatakan minat terhadap penggunaan Tabiah. Ini merupakan soalan-soalan yang saya gunakan untuk memberikan kenyataan tentang minat murid tersebut terhadap tajuk tabiat pemakanan haiwan selepas penggunaan intervensi tabiah. Dan seterusnya, ini adalah refleksi. Refleksi Padlet Tabiah ini memenuhi keperluan pelbagai kecerdasan murid. Menurut Gardner dan Riza, dalam Riza dan Hairul, pendidikan yang berasaskan pelbagai kecerdasan lebih berkesan berbanding pendidikan yang menekankan kepada dua kecerdasan asas. Maksudnya, kepelbagaian kecerdasan lebih berkesan berbanding hanya ada dua kecerdasan asas iaitu verbal linguistik dan juga kecerdasan logik matematik. Seterusnya, kelemahan yang dihadapi ialah kekangan COVID-19 menyukarkan guru untuk memberikan penerangan. Saya hanya menggunakan WhatsApp sebagai media untuk memberikan penerangan, tapi alhamdulillah peserta kajian turut bertanya dan bertanya. Kalau tak faham dia orang tanya. Jadi itu merupakan dapat membantulah kelemahan ni ditutup. Okey, seterusnya kita pergi kepada peluang. Murid mempunyai minat yang tinggi dalam menerokai kandungan Padlet Tabiah. Jadi murid mempunyai minat yang tinggi lah untuk meneroka lagi apa yang ada dalam Tabiah. Seterusnya, guru boleh menyertai inovasi dengan alat intervensi yang dicipta. Ancaman yang diterima ialah Padlet Tabiah memerlukan internet untuk digunakan. Namun ancaman ini telah diatasi dengan menggunakan modul yang saya buat. Seterusnya, cadangan kajian lanjutan menggunakan lagu dalam pembelajaran, membagaikan lagi jenis permainan video yang ada dalam Padlet. Okey, jadi kita boleh gunakan lagu dan juga membagaikan lagi jenis permainan video sebab ada satu je kan. Jadi kita kena membagaikan lagi jenis permainan video yang ada. Jadi Padlet Tabiah ni berhasil lah untuk menarik minat murid untuk fokus kepada proses PDPC. Selain itu, murid berjaya mengenal pasti jenis tabiat pemakanan haiwan. Murid turut berjaya mengaitkan jenis pergigian haiwan dengan jenis tabiat pemakanannya. Sekian, terima kasih.